soal hutang negara yang turut dibicarakan dan disebut oleh Menteri Kewangan baru-baru ini. Pertama, kita kena tegaskan berapa sebenarnya hutang negara. Ada yang menyebut dulu di sekitar 50.8% berbanding KNK, keluaran negara kasar. Tetapi ini juga dipertikaikan. Sebab itu saya sebut soal ketelusan atau transparansi dalam pemerintahan itu penting. Umpamanya, ini tak termasuk hutang 1MDB yang mesti dibayar, PTPTN, dan juga Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, LPPSA. Kalau hutang ini semua diambil kira, jumlah hutang kerajaan Malaysia itu dianggar melebihi 80% berbanding KNK. Saya tidak mahu buat kenyataan muktamad kerana ini tanggungjawab Menteri Kewangan memberi penjelasan berapa jumlahnya, berapa jumlah sekiranya diambil kira pembayaran hutang 1MDB dan PTPTN dan lain-lain. Itu pertama. Apa dengar cucu saya jerit sikit, minta maaf. Keduanya tentang defisit belanjawan. Ada unjuran 4%, 3.5%, sekarang mungkin melebihi 4.7%. Yang saya nak sebut di sini, patut kita ambil maklum, kerana kalau tidak, umpamanya ada hutang yang tidak masuk dalam urutan perbelanjaan yang disebut off budget, itu 28 bilion hutang yang tak termasuk off budget ini. Jadi sebab itu, kalau dianggap diambil umpamanya hutang 1MDB, bayaran faedah, itu mungkin mencecah 40 bilion. Jadi maknanya jumlah itu yang disebut 28 bilion itu tidak tepat kalau diambil kira off budget. Off budget ini perbelanjaan kerajaan, tapi tak masuk budget. Jadi sebab itu saya kata jumlah ini walaupun dia teknikal sikit untuk masyarakat awam, tapi harus kita tahu bila orang sebut hutang sekian, defisit sekian. Tapi saya tak jadikan isu besar ini. Kalaupun kita nak tingkatkan umpamanya perbelanjaan, kalaupun umpamanya kita nak pastikan hutang kerajaan berbanding KNK lebih daripada 50%, mencecah 55%. Bagi saya, kalau belanja itu untuk rakyat, kalau tak tiris, kalau tak rompak di tengah jalan, kalau kos tender itu 100 juta, dia patut 100 juta, jangan tambah 120 disapu tengah jalan. Kalau ini semua dapat dipastikan, tak apa kita pinjam. Tetapi untuk apa? Untuk sama ada infrastruktur prasarana asas, atau untuk menjaga kepentingan rakyat, atau untuk menjana pertumbuhan ekonomi, atau insentif kepada pedagang kecil dan sederhana untuk bergerak. Itu dibolehkan. Tetapi untuk meningkat lebih pada 55% memerlukan kelulusan parlimen. Jadi ada orang mengatakan, apa perlu kawasan parlimen? Sekarang kita dah buat rancangan ekonomi, penjana dan sebagainya. Itu dia tidak harus ambil kira undang-undang dalam negara kita, keperluan perlembagaan dan keperluan kelulusan parlimen. Jadi itu yang juga saya mentekankan. Ialah satu lagi, kalau mencecah lebih dari 55%, itu saya tak masalahkan kerajaan kalau dia naikkan. Dalam keadaan sekarang, kita setuju tambah perbelanjaan atau tambah defisit atau tambah hutang, tetapi sampai 55% mesti dapat kelulusan parlimen, kerana ini wang prihatin, penjana memerlukan suntikan tambahan, dan saya setuju dengan suntikan
dengan syarat-syarat ia sampai kepada kumpulan sasa. Yang nyata bagi rakyat tahu jumlah hutang bertambah, kita nak tahu sebenarnya angka hutang, dan keduanya kita nak tahu supaya pengurusan kerajaan itu lebih bertanggungjawab dan telus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.